Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fawaz di Facebook Live Perbadanan Perpustakaan Awal Selangor. Kita bersiaran langsung di Shah Alam Convention Center, Pesta Buku Selangor 2020. Okey, pagi ni kita ada lagi seorang tetamu yang sangat istimewa hari ini, Encik Syazwan Rahimi. Okey, daripada The Lost Food Project. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, macam tuan-tuan mau tengok kat belakang ni, The Lost Food Project. Respect food. Plan your meal, shop with thought, cook with care, serve just enough, save what will keep, eat what will spoil. Kan? Betul semua? Alright, betul semua. Rasa harap English aku betul lah. Okay. Alright, hari ni boleh okay. Syazwan boleh cerita sikit. Syazwan sebagai apa? GM GM pengurus besar di The Lost Food Project. Alright, boleh cerita briefly aku kata position Syazwan dan juga secara ringkas je Lost Food Project ni apa dia? Okay, terima kasih first of all menjemput pihak The Lost Food Project, bukan saja untuk live ni tapi sebagai antara rakan strategik untuk event Pesta Buku ni, yang kami sangat terharulah dengan support yang diberikan oleh pihak PIPAS. Okay, The Lost Food Project, saya sendiri adalah pengurus besar seperti yang diterangkan oleh Fawaz tadi. The Lost Food Project ni basically apa yang kami cuba sampaikan kat sini lah. Kami merupakan satu badan kebajikan, bukan kerajaan, yang membantu dalam menyelamatkan makanan-makanan lebihan dekat Malaysia ni. Buat sementara ni kebanyakannya di Klang Valley dan Kuala Lumpur. Kemudian apa yang kami lakukan dengan makanan-makanan lebihan ni lah, kami mengedarkannya kepada golongan-golongan yang memerlukan. Contohnya gelendangan, anak-anak yatim, rumah orang tua, rumah-rumah kanak-kanak istimewa dan sebagainya lah. Okay. So macam apa ni, itulah apa yang membezakan The Lost Food Project ni dengan mana-mana NGO yang macam, yelah kalau contoh dekat KL kan, banyak sangat NGO yang orang kata maafkan bahasa saya lah, kalau duduk KL ni kadang-kadang kita boleh survive sebab banyak NGO yang bagi makan. Ya, betul. Kalau you tak ada rumah kat KL pun ada je makanan. Ada je makanan. So apa membezakan The Lost Food Project ni dengan NGO lain? Okay, The Lost Food Project ni merupakan satu badan NGO food bank. Okay, konsep food bank ni kalau kita tengok 5 tahun lepas, 6 tahun lepas ataupun 10 tahun lepas, memang tak ada konsep tu sebenarnya di Malaysia ni. Semasa kami masuk, founder kami ataupun nama dia Suzanne, founder kami memperkenalkan konsep food bank ini amat baru. Okay, sebab tu kami memang memang kami yang pertama di Malaysia untuk melakukan food bank ni. Beza dengan badan-badan NGO lain yang kami terangkan, macam yang Fawaz cakap tadi, memberi makan kepada anak gelendangan dan sebagainya. Konsep food bank ni adalah kami menyelamatkan makanan dan kami mengedarkan semua makanan itu dalam bentuk yang kami selamatkan. Okay, contohnya bila kami bercakap kami menyelamatkan sayur-sayuran, kami tak masak sayur-sayuran tersebut. Kami mengedarkannya kepada PPR, ada 2 PPR di Lembah Pantai dan Gombak, dan juga kami mengedarkannya kepada badan-badan kebajikan dalam bentuk fresh ingredient tu sendiri. So sayur tu, kalau tomato bulat-bulat merah tu, macam itulah kami bagi kepada rumah-rumah kebajikan ni. Kemudian mereka masak ke ataupun mereka mahu buat apa dengan sayur tu kepada mereka, orang-orang dalam rumah yang NGO tu sendiri, mereka boleh lakukannya supaya konsep kami adalah kami tidak macam Fawaz cakap tadi lah, makanan tu banyak. Okay, kalau gelendangan tu kadang-kadang tu dikelilingi sampai 5-6 paket makanan, dia tak boleh makan habis pun semua. Betul. Jadi kami punya konsep adalah kami memberi makanan yang segar, masak ikut kapasiti yang diperlukan oleh orang-orang ni. Okay, macam mana boleh dapatkan sayur yang fresh tu? Kan dia lebihan, tapi dia fresh. Kat mana dapat tu? Okay, antara kami punya vendor yang ataupun antara yang paling besar yang kami yang menjanakan makanan untuk kami adalah di pasar-pasar lah. So pasar raya, pasar pagi, pasar borong. Yang paling banyak memberikan kami makanan adalah di pasar borong Kuala Lumpur, di Selayang tu. Apa yang berlaku adalah setiap hari mereka akan dapat fresh supply of ingredients ni lah. So sayur-sayur ni akan datang setiap hari. Pukul 3 pagi dah ada supply baru daripada ladang mana-mana kan. Dan jikalau petang tu by pukul 4, pukul 5 diorang tak dapat habis jual makanan sayur-sayuran ni, mereka akan buang makanan-makanan tu. So dia bukan benda tu tak elok ke apa, just that diorang tak dapat nak jual dan stok baru masuk. Bila stok baru masuk, dia kena clear stok lama. Jadi bila dia clear stok lama tu, biasanya sebelum wujudnya The Lost Food Project ni, mereka akan buang di tapak 40%. So saya boleh cerita macam kadang-kadang 40% buang
bukan 40% lah, macam kami tak berapa pasti berapa persen dibuang. Tapi contohnya kalau kami kutip satu hari, biasanya kami kutip di Pasar Borong Isnin, Rabu dan Jumaat. Kutipan kami boleh mencecah paling banyak dalam 4-5 tan sayur. 4-5 tan sayur 4-5 tan sayur. Kalau kami tak selamatkan tu, semua dibuang di tapak pelupusan. Oh. Boleh bayangkanlah 5 tan truk 5 tan tu boleh penuh kami selamatkan sayur-sayur. So basically macam yalah, The Lost Road Project memang tak belilah, memang dia bagi free. Memang lah. diberikan secara percuma. Sebab kalau tak bagi kat kami, dibuang. Itu je lah konsep dia. Sama juga kalau di pasar raya, kalau nampak buah-buah ke ataupun macam The Lost Food ni sendiri start macam mana tau. Dia tahu tak sayur macam kita pergi ke pasar raya, ada macam pisang. Pisang tu dah nampak macam nak buruk sikit ke ataupun dah tumpuk sikit kan. Dia akan letak dalam kotak, dia nak buang. Jadi kami punya founder ni, Suzanne ni, dia pergi ke kotak tu, dia kata ni nak buat apa dengan makanan ni. Dia kata kami nak buang. Dia rasa macam rugi sebab benda tu elok lagi, boleh makan lagi. So dia ambil, dia kata boleh tak saya ambil, saya nak bagi kepada anak yatim ataupun saya nak bagi ke golongan gelandangan. Dia ambil, lepas tu dia kata boleh lah. Dia berjumpa manager dia time tu, lepas tu dia kata okey ambil lah. So dia letak kat belakang kereta dia, dia bawa ke golongan gelandangan, lepas tu dia bagi makanan. Dia bagi pisang tu. Dia bermula dengan kereta dia je lah. Mula dengan kereta dia dan mula dengan pisang macam tu. Lepas tu sekarang ni kami dah ada 3 truk, alhamdulillah. Dah ada 3 truk. Sumbangan korporat lah semuanya. Kami dah ada 2 warehouse. 2 warehouse, satu warehouse untuk staging ataupun satu warehouse untuk barang-barang yang boleh tahan lama. Contohnya kami juga bukan sekadar terima makanan. Kami ada terima contohnya barang-barang macam shampoo. Dapat juga. Cukur, pampers. Macam kami ada terima juga. Kalau barang yang selain makanan tu siapa yang contribute? Sama jugalah, manufacturers lah. Syarikat contohnya partners kami, Procter & Gamble contohnya. Unilever, Fonterra, dan mereka ada juga bagi-bagi makanan ni. Barang-barang ni dekat lah. Kadang-kadang isu-isunya kecil je macam, tapi mereka terpaksa jaga kualiti barangan mereka kan. So kadang macam isu label salah. Label tu salah print ke, benda-benda tu je kan. Benda-benda tu ataupun label tu susah nak stick ke. Dia kata tak boleh buat apa, jadi dia bagi kepada kami dan kami edarkan kepada golongan-golongan yang memerlukan lah, terutamanya di golongan miskin bandar lah. Alright. And then itu daripada segi NGO lah kan. So macam kita lah sebagai macam orang-orang yang macam which is how to say, persendirian lah. Macam mana kita nak membantu Lost Food Project ni dari segi? Kami memang ada, basically The Lost Food Project ini dia terdiri daripada 98% orang-orang yang sukarelawan. 90% daripada kami adalah sukarelawan. Dan mereka tidak bergaji, tidak bayar, malah mereka mengeluarkan duit sendiri untuk membantu The Lost Food Project. Nak hantar makanan, nak kutip makanan, nak macam bila dapat makanan daripada Pasar Borong tadi, nak kemas makanan tu, nak susun, nak sort, nak edarkan, semua tu mereka buat secara percuma. Mereka buat tanpa bayaran. Ini so kami menggalakkan siapa-siapa yang nak membantu, terutamanya orang-orang yang rasa macam terkesan dengan apa yang kami lakukan ni. Kami galakkan visit kami punya Facebook page ke, ataupun website kami thelostfoodproject.org. Dan email kepada kami dan isi borang nak jadi sukarelawan dan sebagainya. Itu secara direct boleh bantu kami. Selain daripada itu bantu kami dengan memberikan dana. Kami walaupun kami kerja sukarelawan, tapi memang kami amat-amat memerlukan dana lah. Sebab truk tu tak boleh gerak tanpa minyak contohnya. Warehouse tu kami kena sewa. Dan macam-macam lagi kos operasi yang terpaksa kami tanggung lah. Yelah. Betul. Jadi itu cara kedua. Cara ketiga, kita sendiri kena ada kesedaran, terutamanya dengan mengurangkan pembaziran. Kalau makan, insyaAllah makan bagi habis. Sebab fakta yang kami dapat sendiri daripada research adalah 3,000 tan makanan dihabiskan sehari, dibazirkan sehari di Malaysia ni. Dibazirkan, bukan dihabis, dibazirkan. 3,000 tan. 3,000 tan makanan sehari. 3,000 tan. Saya ada soalan lagi, tapi kita tengok kat Facebook dulu. Boleh. Daripada Wahidah Azhar, dari mana dapat dana untuk projek ni? Jika saya berminat untuk join projek ni, macam mana caranya? Tu nak join, tengok Facebook lah kan. Tapi dari mana dapat dana tu? Dana ni kami memang mengharapkan donation. Kami mengharapkan dana-dana derma daripada pihak korporat ataupun daripada pihak
awam, orang awam. Yep. Itu je cara kami, memang cara itu kami survive. Macam dekat pesta buku pun ada kan bagi bookmark. So kami dekat pesta buku ni kami ada jual bookmark untuk RM5. Tapi RM5 ni sebenarnya bukanlah harga cost bookmark tu sendiri. Yes. Di The Lost Food Project memandangkan kami banyak menggunakan sukarelawan, so labor more or less percuma, kecuali ada beberapa yang kami terpaksa bayar labor, contohnya truck driver, warehouse manager, dan juga makanan-makanan adalah percuma, jadi kami boleh mengurangkan kos je. Jadi RM1 boleh memberi makan kepada 5 orang. RM1 bagi makan 5 orang? Ya, betul. Sebab yelah macam cakap tadi, makanan percuma. So banyak kos logistik dan kos operasi je lah kami terpaksa tanggung. Jadi kalau beli bookmark tu RM5, boleh makan kepada 25 orang. 25 orang. Itulah. Itu contoh cara kami dapat dana. Kalau macam saya seorang RM5 tak cukup. Betul. Kita ni kalau RM5 tu kata nilai satu mata wang tu ataupun nilai ringgit tu sendiri berbeza bagi setiap orang lah. Betul. Contohnya kalau saya ada RM50, bagi saya RM50 boleh makan 2 kali je kot. Betul. Tapi kalau bagi RM50 dekat orang yang miskin bandar dan sebagainya, mungkin boleh makan seminggu. Betul. Jadi itu dia punya nilai ni, kita kena ada empati sikit lah terhadap orang lain. Okey. Golongan lagi soalan daripada Wahidah Azhar, golongan macam mana lebih difokuskan untuk diberi makanan? Macam mana pilih bila ada Lost Food Project ni, pilih tempat untuk dibagi tu? Tempat kami tidak memilih, cuma kami bagi fokus kepada golongan miskin lah. Sekarang ni kami, sebab mandangan kami berada di Kuala Lumpur, di Lembah Kelang, kebanyakannya yang kami berikan makanan kepada golongan miskin bandar. Okey, miskin bandar ataupun B40, golongan bawahan 40% di Malaysia ni. Jadi kami sekarang ni mengedarkan di PPR setiap minggu, PPR Gombak dan Lembah Pantai pada setiap Khamis dan Jumaat, Isnin dan Jumaat. Kemudian kami juga mempunyai 56 badan kebajikan yang berdaftar bawah The Lost Food Project. 56 badan kebajikan ni termasuklah badan kebajikan yang memberi makan kepada gelandangan, kepada miskin, kepada anak yatim, golongan orang tua, kanak-kanak istimewa, macam-macam lah. Tidak mengira latar belakang, agama, bangsa, semua kami tak ambil kira. Sekurang-kurang as long as badan kebajikan tu bertauliah, mempunyai sijil-sijil yang sepatutnya ada. Dan kami juga melakukan audit kepada badan-badan ini supaya memastikan jumlah orang yang dinyatakan sama dengan jumlah orang yang dalam atas paper, sama juga dengan dalam rumah tu. Mereka penjagaan kebajikan orang-orang di dalam tu dijaga dengan baik dan sebagainya. So kami nak memastikan bahawa kami memberi makanan kepada golongan yang betul-betul memerlukan. Bukan sambil-sambil lewa, maksudnya siap ada buat audit semua kan? Kami buat audit, kami ada SOP, kami ada agreement dengan charity, kami ada agreement dengan partner-partner korporat kami supaya semuanya adalah macam nak cakap, semuanya teratur dan strictly follow. Sebab kita handle makanan kan. Jadi benda ni penting. Kalau tak betul jaga makanan, orang boleh sakit, boleh macam-macam. Dan kalau tak betul jaga produk orang yang memberi makanan pun, contohnya kami bekerja dengan Unilever ke, dengan Nestle dan sebagainya, kami nak pastikan bahawa makanan mereka betul-betul sampai kepada golongan yang memerlukan. Tidak dijual balik di pasaran black market dan sebagainya. So kami nak jaga benda tu lah. Betul lah, orang kata bahasa budak-budak sekarang bukan biasa-biasa lah. Bukan biasa-biasa. Memang kami agak terkawal lah apa yang kami lakukan. Okey, itu raw food kan. Tapi ada juga yang ada peminat Syazom ada Okey, dia itu kan okey, terus kawan lama. Okey. Even kalau yang processed food pun, macam kalau katalah contoh macam kadang-kadang agensi kan. Bila dia bagi makan kepada gelandangan, bila even kadang-kadang macam meeting hotel ada lebihan makanan tu. Yang kalau macam tu Lost Food Project boleh ni juga. Buat sementara ni kami tak handle sangat makanan-makanan lebihan yang dah dimasak. Ada juga contohnya kami ada kerjasama dengan bakeries. Bakery pun bukan biasa-biasa juga, macam Komugi, Lavender. Lama. So mereka pun ada, by the end of the day, roti yang tak terjual. Jadi roti-roti ni kami agihkan semula kepada badan-badan kebajikan bawah TLFP ni lah. Tapi within few hours lah kena distribute kan? So malam tu pukul 10 dia tutup, pukul 10 tu badan kebajikan tu dah ambil makanan tu. Tapi biasanya roti boleh tahan 2 hari lah. Ayolah roti selepas hari tu kan. Sama juga dengan barang-barang lain, barang-barang macam susu tepung, tintin, sardin ke, ataupun beras dan sebagainya. Kami akan make sure makanan tu dalam berkualiti lagi, dan juga ia belum sampai tarikh luput lagi. So misal kata, pasal raya kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan sebelum tarikh luput dia dah nak clear stock.
Sebab stok baru nak masuk kan. So stok lama tu yang diberikan kepada kami dan kami make sure bahawa ia masih boleh dimakan dan masih berkualiti lagi. Macam tadi macam orang cakap lah, kualiti tu mesti dijagalah sebab makanan kan. Betul. Okey, nampaknya kita banyak soalan kat Facebook ni. Okey, daripada Safa Azman, setakat ni berapa ramai volunteers yang terlibat dengan TLFP ni? Okey, dari segi volunteers yang terlibat, ikutkan yang register dengan TLFP ada lebih 800. 800. Lebih 800 sukarelawan, tapi yang betul-betul aktif kami kira dalam 150 ke 200 lah. Oh, okey. Aktif ni contohnya program yang mereka lakukan setiap Rabu dan Khamis kami ada food sorting dekat warehouse. So kami dapat daripada Pasar Borong ni banyak-banyak makanan, jadi kami sort makanan tu dan kami agihkan mengikut rumah-rumah kebajikan yang kami register bawah kami tu. Okey. Itu yang aktif setiap minggu. Ada juga yang contohnya berada di Pesta Buku ni yang berdiri di booth kami dan bagi penerangan dan sebagainya. So boleh tengok tiap-tiap hari tu, itu semua volunteers je tu. Antara pada saya tu antara volunteers yang sangat konsisten. Ya, betul. Memang dia duduk situ tak pergi mana-mana. Betul. Sebab memang jiwa dia orang tu memang nak membantu. So betul, walaupun bukan jumpa gelenangan, walaupun setakat memberi penerangan tentang pembaziran makanan ataupun apa yang kami lakukan, mereka memang buat secara sepenuh hati lah. Jadi kami ini sebabnya The Lost Food Project ni boleh hidup sebenarnya, sebab nilai murni orang ni semua yang dikongsi. Memang tak berkira lah. Memang tak berkira. Datang pun kami tak bayar minyak apa semua, memang datang memang untuk membantu saja. Betul lah, dah sini parking RM5. Betul. Tak kisah punya. Tak kisah punya kan. Okey, lagi soalan. Daripada Wahida Azhar lagi, kalau diberi makanan yang mentah yang belum dimasak untuk gelandangan anak-anak yatim, bagaimana mereka nak makan? Kenapa bukan bagi pet food? Okey, makanan-makanan mentah ni lebih elok sebenarnya. Bila kami bagi gelandangan, kami tak bagi kepada gelandangan di atas jalan raya tu. Yes. Kami bagi makanan kepada contohnya soup kitchen. Okey, soup kitchen, mereka sendiri akan ambil makanan-makanan, mereka akan masak dan mereka akan bagi pada gelandangan. Apa konsep ini? Kerana kami tak nak ada pembaziran. Betul. Jadi biasanya soup kitchen ni dia dah tahu tiap-tiap malam ada, let's say kata tiap-tiap malam dia bagi 30 orang makan. So dia tahu kapasiti dia adalah untuk masak untuk 30 orang. Betul. Jadi bila kami bagi makan fresh ingredient makanan-makanan mentah ni, dia tahu makanan tu akan dimasak untuk 30 orang. Instead of kami masak 50 pack food, kami tengok gelandangan malam tu ada 20 je. 30 pack food dah dibazirkan. Jadi kami nak kurangkan pembaziran. Itu antara nilai utama The Lost Food Project, iaitu bukan setakat memberi makan, tapi kurangkan pembaziran. Itulah maksudnya, orang kata kita bagi makan pada yang lapar dan jangan terbazir. Betul. Feed the hungry, not the landfill. Exactly. Okey. Daripada Lazario Naam, warna simbolik warna hijau, adakah tu tema TLFP? Warna hijau ni, kenapa warna ni? Warna hijau ni kita tahu lah dia berkait dengan persekitaran. Dengan environment. Memang kami punya target adalah untuk memberi makan kepada gelandangan, tapi pada masa yang sama kami juga nak menyelamatkan alam ini daripada contohnya gas rumah hijau. Saya baru bagi penerangan tadi, dekat dunia ni, satu, kita memberi makan, kita membazir makanan dekat Malaysia 3,000 tan sehari. Yang di dunia pula sebenarnya ada dalam 850 juta orang yang kelaparan kat dunia ni. 850 juta orang yang kelaparan daripada total 7 bilion manusia kat dunia ni. 850 juta orang ni sebenarnya tak dapat makanan yang berkhasiat. Pada masa yang sama, kita ni membazirkan hampir 3.2 bilion makanan. 3.2 bilion makanan. Jadi maksudnya 800 juta orang tu, kalau kita selamatkan makanan-makanan yang tidak dibazirkan ni, kita boleh bagi makan 4 kali golongan kelaparan di dunia ni. Dunia. Jadi bila jadi macam tu, bukan setakat makanan kepada yang lapar ni, tapi environment pun tak terkawal. So jadi di pihak The Lost Food Project, kami bukan setakat mengira makanan yang kami bagi, kami mengira juga jumlah makanan, contohnya berapa kg sehari kami kutip. Kami ada data tu dengan lengkap lah. Kemudian daripada kg ni, berapa banyak makanan sebenarnya yang boleh diberi makan. Keduanya, berapa banyak carbon emission yang kami kurangkan. So betul. Greenhouse gases, carbon emission sebagainya kami kurangkan dengan menyelamatkan makanan-makanan yang dibazirkan ni. Betul. Contohnya kalau tak kami selamatkan, dekat dunia ni 11% daripada greenhouse gas dihasilkan oleh pembaziran makanan sahaja. 11%, banyak tu sebenarnya. Itu tak termasuk antara benda lain, contohnya macam petrol ataupun kilang dan sebagainya juga menghasilkan carbon emission. Tapi dengan pembaziran makanan jadi 11%. Disebabkan pembaziran makanan Jadi tema kami juga adalah keep the environment clean lah. Kami nak pembangunan yang mampan. So kami nak sustainable
outcome, bukan setakat community development tapi juga kepada environment tu sendiri. Yes. Untuk itu dari segi engagement ada ada lagi soalan. Ada tak further plan nak buat di negeri lain? Tu Bon nak tanya juga. Is it possible di Lost Food Project ni sekarang kat KL kan? KL Selangor so, lah. Possible tak kalau dijalankan ke negeri-negeri lain di Malaysia ni? Memang kami ada perancangan, antara kami punya strategic plan adalah untuk mengembangkan lagi The Lost Food Project kepada negeri-negeri lain di Malaysia. Kami juga bekerjasama dengan strategic partner kami iaitu Yayasan Food Bank Malaysia ataupun National Food Bank Foundation yang juga mengharapkan kami boleh berkembang sedikit lagi lah. Sebab ada banyak player-player lain, contohnya Mutiara Food Bank di Penang, Food Aid Foundation yang bergerak juga di serata Malaysia. Kami baru saja memulakan operasi di Johor Bahru. Johor Bahru. Pada 3 minggu yang lalu. Operasi kecil lagi, macam mana kami bermula di Selangor KL dulu. Menggunakan kereta dan sebagainya. Kami baru memula operasi di sana. Kami bekerjasama dengan satu supermarket di Johor Bahru, dan kami ada 3-4 charity di Johor Bahru yang kami dah mula mengedarkan makanan. Of course kami memang ada plan nak pergi, kalau boleh nak buat regional hubs lah. Satu di selatan, di utara, di pantai timur contohnya. Jadi itu dalam perancangan, tapi kami memang kena solidify position kami di Selangor, di KL dulu, sebab ini kami punya base operations. Kalau base operations dah kuat, cukup tenaga dan cukup resources, funding semuanya untuk berkembang, memang kami berniat untuk berkembang lah. Mungkin kalau sana ada NGO ataupun orang persorangan yang nak fund operation The Lost Food Project ni, boleh hubungi Syazwan. Boleh hubungi saya, lawat kami punya laman web, Facebook, Instagram, yang ni yang aktif lah. Boleh drop your comments ataupun just DM kami. Kami memang nakkan kerjasama dengan semua pihak lah. Kalau boleh kami nak ini satu kerjasama setiap orang, lapisan masyarakat, korporat ke, public ke, kerana banyak benda yang kami boleh buat lah untuk menyelamatkan makanan-makanan lebihan. Tapi ni nak tanya sikit lah. Soalan ni macam selalu yang jaga kebun ni banyak orang putih. Nak tanya pelibatan orang Malaysia macam mana? Pelibatan itulah kami memang menggalakkan lagi banyak local volunteer, sebab Lost Food Project ni memang pada mulanya dia NGO Malaysia, registered locally, dan dia bukan international NGO. Mungkin ada kadang-kadang tu ada salah anggap dan sebagainya, tapi memang dia local NGO yang dibangunkan di Malaysia. Dan sekarang ni makin banyak pelibatan orang Malaysia lah. Dia dimulakan oleh seorang expatriate lah, Suzanne tadi, dengan kawan-kawan dia. Ada Malaysia, ada yang expatriate juga. Jadi adalah kan. Adalah. So tapi memang kesedaran kami adalah kami mahu NGO ni dibesarkan oleh lokal orang-orang tempatan. Jadi kami memang nak menggalakkan lebih banyak. Cuma bezanya orang tempatan ni kena bekerja. Kena bekerja sepenuh masa dan sebagainya. Kami bergerak sepenuh masa dengan orang-orang yang tak perlu bekerja sebenarnya. Mereka memang datang sini mungkin dengan suami ataupun dengan isteri, dan boleh menabur bakti sepenuh masa. Sebab tu senang bergerak. Tapi pada masa yang sama kami sedar bahawa NGO ni perlu bergerak secara tempatan oleh orang-orang tempatan, dan kami memang menggalakkan sangat lebih banyak pelibatan orang-orang tempatan. Rasanya banyak juga orang-orang tempatan ni yang macam dia tak perlu bekerja sepenuh masa. Dan dia orang boleh menyumbangkan tenaga ataupun bukan RM1 saja. Dia kadang-kadang tenaga tu lebih berharga sebenarnya. RM1 pun penting untuk kami sekarang. Tapi tenaga pun lah. Contohnya ada kebanyakan yang membuat orang-orang tempatan kami ni, mereka akan terlibat dengan contohnya mengambil barang-barang ni dan menghantar. So kami dah buat sorting dekat warehouse, mereka ambil dan mereka deliver dekat rumah kebajikan yang dekat dengan rumah mereka. Contohnya ada yang dekat Sungai Buloh ataupun dekat Shah Alam. Kadang-kadang badan kebajikan ni mereka tak ada transport, mereka tak ada van, mereka tak ada kereta dan sebagainya. Jadi kami punya volunteer lah yang akan tolong hantar. Alright, ada banyak masa lagi ya? Ada lagi soalan. Saya baru tahu tentang projek ni. Sebelum ni ada buat promosi kat mana ya untuk menarik lebih ramai join dengan projek ni? Dari segi promosi kami kebanyakannya menggunakan social media. Media sosial, kerana itu yang pendek kata paling murah lah. Hampir percuma, free advertising. Tapi kami juga ada kadang-kadang tu keluar di media, di surat akhbar dan sebagainya. Cuma dari segi promosi kami tak banyak nak berbelanja lah untuk promosi. Nak tak nak kami NGO, kami mengharapkan lebih banyak program-program macam ni lah. Pesta buku contohnya, dengan bantuan PIPAS kami dapat ke booth, jemput orang untuk lebih ramai lebih tahu. Contoh beribu-ribu orang di pesta buku ni yang boleh kami beri pendedahan tentang The Lost Food Project. So kebanyakan promosinya macam itulah, kami tie up dengan
program, kami tie up dengan event dan kami banyak melakukan social media dan sebagainya. Juga macam antara lagi satu komponen The Lost Fruit Project is about awareness, Exactly. education. Itu antara di mana yang kenapa PPS orang kata memang more than willingly lah nak bekerjasama dengan The Lost Fruit Project. Betul. So in terms of education tu macam memang The Lost Fruit Project memang bersedia untuk ni lah, kalau sekolah-sekolah nak panggil. Betul. Boleh kan? Betul. Antara program-program aktiviti yang kami sentiasa lakukan adalah program dengan sekolah. Yep. Kami nak meluaskan lagi pendidikan ni kepada sekolah-sekolah awam lah terutamanya. Okay. Sebab kebanyakannya sekarang ni banyak berlaku di sekolah-sekolah antarabangsa, ya. Oh, okay. Di private schools. Sebab yalah jemputan kami banyak terima daripada situ. Tapi kami amat teringin untuk masuk ke sekolah-sekolah awam. Dan itulah kerjasama dengan PIPAS ni sangat penting sebab PIPAS ni mempunyai rangkaian yang luas di sekolah-sekolah, di komuniti dan sebagainya. Jadi kami memang bersedia untuk masuk ke sekolah untuk menerangkan bukan tentang The Lost Food Project, kepada kanak-kanak ni tentang pembaziran makanan. Betul. Tentang apa budaya pemakanan yang sihat. Betul. Apa mereka boleh lakukan untuk make sure that mereka menjaga masa depan mereka sendirilah. Betul. Ada aktiviti-aktiviti untuk kanak-kanak dan sebagainya. Itulah macam tadi Syazwan baru menerangkan kepada 200-300 budak. Betul. Berkenaan apa makanan ni kan, jangan bazir. Macam cakap lah, makan makanan yang sihat. Ni memang ramai budak-budak kat keliling ni tu bising sikit kat sini ni. Okey. Alright. Okey, jangan lupa ni ada buku ni jual ke apa? Tak. Okey, ini kami punya strategic plan. Boleh didapati dalam bentuk PDF di website kami. Kalau nak tahu tentang The Lost Food Project dan nak tahu terlebih tentang apa aktiviti yang kami lakukan, apa yang kami bersamakan dan sebagainya, boleh download di website kami lah. Okey. Okey, yang penting jangan lupa datang ke Pesta Buku Selangor 2020. Betul. Lepas tu datang berjumpa sini, boleh insyaAllah dapat jumpa dengan Syazwan dan tim dia juga. Jangan risau, tim dia memang ada je kat booth tu. Setakat ni antara booth sangat konsisten, akan ada je orang. Memang standby, dia akan bercerita berkenaan Lost Fruit Project ni. Dan boleh kepada yang nak menyumbang tenaga, menyumbang dana, especially kepada corporate kat luar sana kan, dipersilakan nak menyumbang dana. Even kalau private pun, orang perseorangan pun boleh menyumbangkan dana. Boleh sangat. Tak Jadi ada kami galakkan bantuan dalam apa pun jenis. Paling kecil yang boleh dilakukan pun, jangan membazir makanan. Yes, exactly. Betul. Okey, jangan lupa datang ke Pesta Buku Selangor. Sebenarnya datang kat sini je dah boleh dapat bag free. Ya. Sebab kita pun memang tak gunakan beg plastik. Yep. Boleh datang, register kat sini, daftar dapat Decathlon bagi bag free. Yep. Lepas tu beli buku guna Tashengo RM30. Boleh dapat tumbler. Menarik Lepas tu RM30 tu pula boleh register untuk campur bertuah. Dapat 500. Macam-macam offering. Macam-macam offering. Lepas tu boleh datang tengok ni macam-macam. Kita ada Seeds Malaysia, Lost Fruit Project, lagi Microgreen. Sebab kita nak promo pasal kita kena save the nature lah kan. Kita kena dah start seriously kita kena take care pasal kita punya alam kita lah. Betul. Dan di mana antara NGO yang sangat membantu, yang which is kita more than willingly lah, macam saya cakap tadi, PPS more than willingly untuk bantu dan mempromosi adalah The Lost Food Project sendiri. Which is diorang memang sangat terbaik lah. Okay. Macam saya cakap, ni first time kot dalam Malaysia ni. Ya, betul. Nak arrange makanan tu kan. Okay, ada banyak jualan buku RM11, potongan harga buku, aktiviti menarik, jemputan, arti jemputan. Petang ni kita ada Isma Sani, waktu kita ada Fetri Yahya, waktu kita ada Sisi Iman, waktu kita ada Maisara Faizal. Ramai lagi datang setiap 6 petang. Okay, jangan lupa teruskan bersama Pesta Buku Selangor. Datang ke Pesta Buku Selangor di Shah Alam Convention Center. Teruskan bersama Facebook Live kami di Pemberdayaan Perpustakaan Awam Selangor. Terima kasih banyak Syazwan. Okay, terima kasih banyak kerana menjemput. Okay, terima kasih banyak for the effort lah sebenarnya. For everything. InsyaAllah kami akan teruskan. Yes, terima kasih banyak sebab datang ke Pesta Buku, memeriahkan dan juga memberi awareness lah. Okay, ni bumak untuk Syazwan. Jom baca. Jom baca. Daripada 27 Februari sampai 8 Mac. Kita ada lagi berapa hari? Lagi 4 hari. Lagi 4 hari. Datang ke booth Lost Food Project. The Lost Food Project, ya betul. Okay, itu saja daripada saya Fawaz. Terima kasih banyak Syazwan. Jangan lupa datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.